Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baik, kita akan sambung lagi sesi PDPR kita dalam subjek Bahasa Melayu tahun 4. Untuk kali ini kita sudah pun sampai ke tema yang ketujuh iaitu pertanian dan penternakan unit 19, kreatifnya petani kita. Okey, jom. Baik, untuk sesi yang pertama ni dalam unit ni ialah sesi kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, macam biasalah kita akan menelaah, kita akan bercerita tentang kemahiran bersembang bersembanglah nak cerita mendengar dan bertutur Macam ni kita nak menyembang. Okey, jom kita tengok. Okey, baik. Sebelum kita masuk ke dalam unit tu kita kena ada sedikit pengenalan pengenalan tentang apa yang kita nak belajar dalam tema ni tema 7 ni ialah pertanian dan penternakan. Okey, pertanian. Pertanian ni apa? Pertanian ni ialah aktiviti yang berkaitan dengan tanaman. Tanaman dia duduk dalam kategori pertanian siapa yang mengerjakan benda ni? Itu orang tu dipanggil sebagai petani. Okey? Yang kedua ialah penternakan. Penternakan ni berkaitan dengan haiwan lah. Haiwan ternakan. Okey. Haiwan ternakan, binatang-binatang, ayam, angsa, itik, landak. Landak pun orang ternak sekarang. Rabbit, arnab. Okey. Siapa yang mengerjakannya? Dia dipanggil sebagai penternak. Okey. Ataupun kalau kalau bahasa untuk komersial dipanggil pengusaha lah. Pengusaha binatang makanan, binatang daging apa benda ke kan. Okey. Jangan terbalik jangan terbalik. Jangan terbalik. Contohnya awak kata saya ni bekerja sebagai penternak padi. Salah lah tak betul lah tu penternak padi. Okey. Ataupun saya sebagai petani ayam. Jadi itu perkara-perkara yang mungkin awak dah tahu pun peternak ni untuk apa. Petani tu untuk siapa? Siapa yang peternak, siapa yang petani. Jadi bila kita dah ada sikit pengenalan tentang siapa dan apa yang dilakukannya, bolehlah kita teruskan lagi sesi kali ni. Okey, jom. Okey, baik. Dalam sesi kali ini objektifnya murid dapat mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap ujaran dalam situasi tidak formal. Baik, sama juga seperti sebelum-sebelum ni, masih lagi dalam situasi tidak formal. Tidak formal tu di luar lah, di luar organisasi, di luar kawasan pejabat, mesyuarat dan sebagainya. Tidak formal kat rumah. Kalau macam ni dekat mana? Dekat Bendang kat sawah padi kat sawah padi. Baik. Kriteria kejayaannya murid memberikan respons terhadap ujaran kemudian melengkapkan dialog dengan respon yang sesuai. Okey, baik. Ini ialah apa yang kita akan ceritalah pada sesi kali ini. Okey. Cerita tentang pesawah moden. Situasi tidak formal. Tidak formal tu dekat kat kawasan luar rumah, dalam rumah, dekat padang permainan, dekat taman rekreasi, dekat Maidin ke, kat Tesco ke, dekat shopping complex kan. Kat situ ialah dipanggil situasi tidak formal. Okey? Alright, kita akan teruskan lagi. Okey, bila cerita pasal dialog ni masih lagi sama je dia punya kisah dia. Awak kena fahami kronologi dia. Okey, bila kita dah tahu kronologi perjalanan cerita apa yang kita nak lengkapkan tu, senanglah kita nak menyelesaikan je kan. Kita nak selesaikan dia jadi senang pasal kita dah tahu dah. Ini cerita pasal apa? Bila awak dah tahu, awak dah dapat sedikit gambaran. Oh, ini cerita pasal pesawah. Pesawah ni ialah petani lah. Pesawah ni ialah orang yang menanam sawah, sawah padi sawah padi, pesawah. Okey, pesawah Orang yang mengerjakan sawah itu dipanggil sebagai pesawah. Tapi dia duduk di bawah
pertanian lah. Bertani dengan tanah. Apa-apa aktiviti dengan tanah dipanggil pertanian. Okey. Dah tahu dah apa benda. Pesawah. Lepas tu ada nampak ni. Ni nampak ni apa ni? Sekejap, lukis sekejap. Ni. Yang ini. Nampak? Kita dah nampak sedikit sebanyak tentang apa benda yang kita nak telaah, kita nak study, kita nak bercerita pasal kali ni punya sesi. Sesi kali ni kita dah nampak, okey, ada drone. Pertama pesawah tadi tu. Pesawah ni, kemudian ada drone ni. Ada drone. Kemudian kita dapatlah tengok pergerakan dialog tu. Tengok. Yang pertama ni Pakcik Azali. Yang ini ialah dialog yang pertama. Kemudian pergerakan dia. Nampak? Itu drone. Kemudian budak-budak ni tanya lagi. Kemudian Pakcik Azali cakap. Okey, kemudian di bawah tu ialah gambar yang berlainan. Kita kena tahu juga dia mula dekat mana. Jadi bila kita dah tahu, kita tahulah kronologi dia, pergerakan dialognya ke mana, lepas ini siapa yang cakap dan sebagainya. Okey? Nampak? Simple je, apa-apa pun kita kena fahami dulu kronologi dia. Okey, settle. Okey, seterusnya teliti bahan yang diberi. Gambar latar. Ni gambar latar. Gambar latar ni tentang keadaan di sawah padi. Ni lah gambar latar dia. Gambar latar sawah padi. Okey. Gambar kecil dan maklumat-maklumat lain. Macam tadi itulah yang cikgu dah highlightkan tu. Highlight sekali lagi. Ni cerita pasal drone. Maklumat-maklumat lain. Apa lagi? Maklumat-maklumat ni. Ini ialah maklumat-maklumat yang kita kena perhatikan lah kalau bila kita berhadapan dengan tugasan untuk melengkapkan sesuatu. Kalau kita nak berbual pun, kalau kita tak tahu pucuk pangkal perbualan tu pun susah juga. Kita kena tahulah. Contohnya kawan-kawan kita berbual tentang makanan segera, McDonald, KFC, Pizza Hut dan sebagainya. Kalau kita nak masuk dalam perbualan yang sama, mestilah kita kena tahu, dia orang tengah cerita pasal McD, KFC dan sebagainya. Tak sesuai kalau awak masuk dalam perbualan tu, tiba-tiba awak cerita pasal ikan peliharaan awak di kampung yang mati akibat kekurangan oksigen. Jadi benda tu tak ada kronologi. Tak masuk lah senang cerita. Ayat bahasa pasar ni tak masuk. Apa cerita ni tak masuk lah. Orang tengah cerita KFC, kau cerita ikan kau mati. Tak kena okey. Jadi ini ialah maklumat-maklumat yang kita kena ambil kira, kita kena dapatkan, kita kena fahami sebelum kita menyetelkan dialog ini. Okey. Jadi itulah dia tentang cara untuk menyetelkan dialog. Baik. Kat bawah ni sebenarnya dialog yang kita nak settlekan sebenarnya. Jadi dekat sini ialah seorang abang ke adik ke kan. Abang ke pakcik ke ayah ke, dia bertanya kepada Zara. Zara, apakah kelebihan penggunaan drone dalam bidang pertanian? Okey, baik. Apabila ditanya soalan ni, ini ialah soalan lah kerana apa? Kerana ada tanda tanya dan juga ada kata tanya. Ada kata tanya. Ada tanda tanya dan kata tanya. Ada kata tanya dan tanda tanya. Jadi, bila kita nampak dua perkara ni, automatiklah dia menjadi ayat tanya. Ayat tanya mestilah kena dijawab dengan pernyataan. Pernyataan tu kita mestilah berdasarkan fakta ataupun penerangan yang sewajarnya. Jadi, macam mana kita nak tahu jawapan kepada persoalan ini? Kita tengok dekat maklumat yang kita dah baca. Okey, kita dah tengok, kita dah baca. Di sini akan ada jawapan kepada soalan itu. Baik. Soalannya, apakah kelebihan penggunaan drone dalam bidang pertanian? Soalannya susah Ditanya ni kat Zara tu apa? Apa kelebihan penggunaan drone?
Manalah Zara tahu? Okey, Zara tak tahulah kan. Kenapa Zara tak tahu? Sebab kita kena jawab ni. Kalau Zara tahu, dia dah jawab. Tapi sebabkan Zara tak tahu, kita yang kena jawab. Jadi, jawapannya, macam mana kita nak menjawab soalan macam ni? Disarankan, digalakkan awak mengambil sebahagian daripada persoalan tu pakai kala lain. Okey, ambil sebahagian daripada persoalan tu untuk menjadi sebahagian daripada jawapan awak. Okey, baik. Ni. Kelebihan penggunaan drone dalam bidang pertanian ialah, okey, bila awak ambil sebahagian ni dalam jawapan awak masukkan kat mana? Kat mana dia punya jawapan dia? Jadi saya rasa awak boleh kot. Ni cikgu bagi clue sikit dah. Dia bermula daripada ni, nampak ni pertanian ialah, kat sini awak kena ada ialah lah. Ialah ni dapat menjimatkan tenaga kerja manusia. Kemudian kita boleh tambah lagi. Selain itu, drone juga dapat memantau kawasan pertanian yang lebih luas. Ini ialah jawapannya. Kemudian, seterusnya, kawalan makhluk perosak juga dapat dijalankan secara berkelompok. Perosak ni ataupun makhluk perosak lah. Yang lebih baik ni ialah kawalan makhluk perosak. Baik. Ini ialah jawapan yang sebenarnya dia dah bagi pun dalam teks tu. Jadi awak kena cari aja. Awak kena baca dan dapatkan maklumat tu. Kemudian Zara tak puas hati kena tanya. Zara tanya balik. Bagaimanakah drone meringankan beban kerja petani? Okey. Jawapannya macam biasalah. Bila kita nak buat jawapan ni. Drone. Ni jawapan ni. Jawapan dia. Drone meringankan beban kerja petani. Nampak? Drone meringankan beban kerja petani dengan melakukan kerja yang biasa dilakukan oleh petani. Seperti menyembur racun dan menabur baja. Nampak? Itu ialah kegunaan dia. Yang ini awak kena berfikir bagaimana. Bagaimana. Tapi cikgu dah bagi jawapan, jadi tak adalah perlu fikir. Cuma perlu tengok aja. Awak kena tengok ajalah. Bila awak tengok, sebab mungkin ramai kalangan kita yang tak tahu kegunaan drone ni sebenarnya. Sebab kita pertama sekali, kita tak ada drone lah. Bukanlah drone mainan tu yang 100-200 tu. Ini ialah drone yang digunakan untuk skala yang besar untuk industri dan pertanian ni. Dia bukanlah drone yang murah-murah. Drone ni mahal. Jadi kita tak tahu pun. Apa yang drone tu boleh buat. Jadi kat sini cikgu bantulah. Cikgu bantu melalui cikgu tengok juga video-video kan. Drone ni untuk apa? Okey. Jadi melalui pemerhatian apa yang cikgu dah buat tu, cikgu dapati drone ini boleh membantu kita, membantu petani lah, bukan kita membantu petani-petani kita untuk menyembur racun ini kalau makhluk perosak ni, dan juga menaburkan baja. Jadi itu ialah perkara yang dapat dilakukan oleh drone untuk meringankan beban kerja petani kita lah. Okey. Baik. Jadi untuk sesi kali ini itu saja. Jadi cikgu harap awak tak lupa untuk lengkapkan tugasan yang cikgu bagi dalam GC. Okey? Okey, kita akan jumpa lagi dalam sesi akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.